Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala utamanya, dan seutama-utamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan fadilatnya kepada kita untuk bersama-sama pada pagi ini di Yayasan Ta'lim. Setelah sekian lama kita terpisah daripada dunia yang nyata, kan? Dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun Allah Taala bagi macam-macam musibah, tetapi ilmu semakin mudah dituntut. Walaupun dalam hadis Nabi SAW kata di akhir zaman itu kejahilan bermaharajalela, tapi dalam hadis yang lain juga Nabi SAW kata, dalam hadis Nabi kata di akhir zaman kejahilan itu akan bertapak kukuh dalam masyarakat. Tapi dalam masa yang sama Nabi juga beritahu pena akan bertebaran. Yani alat tulis, alat wasilah untuk ilmu itu akan tersebar. Jadi walaupun Allah Ta'ala tarik macam-macam nikmat sepanjang wabak, tetapi nikmat ilmu mencurah-curah datang kepada kita, dan diberi pula kesempatan akhirnya kita dapat bersama-sama balik dalam bangunan yang baru ini. Semoga Allah Ta'ala memberkati dan menambahkan lagi limpah karunia dan rahmatnya kepada kita. Dan pada hari ini kita akan mulakan satu modul yang baru, tajuk yang baru, dan ana namakan tajuk ini Islam dan isu semasa. Walaupun fokusnya masih lagi pada topik yang berkaitan dengan akidah, tetapi apa yang kita maksudkan dengan modul ini ialah kita nak menjadikan dia sebagai satu bentuk akidah yang bersifat aplikasi, applied. Kalau orang kata dalam sains, kita ada pure science dengan applied science, kan? Seumpamanya macam ini adalah satu akidah, tapi kita aplikasikan terus dalam situasi semasa. So fokus tajuk ni tak lari daripada apa yang telah kita pernah belajar sebelum-sebelum ini. Masih lagi rumusan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membincangkan cabarannya daripada pemikiran-pemikiran yang ada pada masa kini. Isu semasa ni banyak, tetapi isu semasa yang kita nak fokuskan ialah isu semasa yang menjadi cabaran kepada akidah Islam. Kita hari ini hidup dalam dunia yang cabaran terhadap akidah dan iman kita ada di mana-mana. Kita rasa kita duduk COVID, kan, daripada 2020 sampai 2023 lah ni, mereka tak isytihar habis lagi pun. Lepas tu nak main apa? Penyakit X. Kita pun tak tahu apa, kan. Tapi itulah cabaran akidah sebenarnya, kan? Dia bagi kita macam-macam pemikiran dan ideologi. Benda ni akan mencambahkan ideologi. Ideologi ni ialah pemikiran yang aktif. Kita ada filosofi, falsafah pemikiran. Mungkin ada orang dia duduk seorang-seorang dalam rumah dia, fikir pasal macam-macam benda jadi falsafah. Tetapi kita ada falsafah pemikiran yang ideologi yang telah diterapkan ke dalam masyarakat yang kita mungkin tak sedar. Kita rasa macam kita okeylah, kita ikut follow sahaja. Okey. Tapi benda tu sebenarnya sedang diterapkan. Contoh, kalau kita kena bagi contoh yang bersifat historical lah. Kalau bagi contoh semasa, kan, dia marah pula. Contoh, bila British datang, kan, British tak kata dia nak bawa ideologi sekular, nak ajak kita, betul tak? Beza masa Portugis. Portugis dia main, dia slogan dia adalah Christianity. Dia kata dia nak sebar, dia main, dia tembak kita, dia bunuh, kan, dia cabut batu nisan habis semua, runtuh masjid Melaka, kan. Jadi orang tak terima. Sampailah kita tak terima Portugis, dan kita tak mengingat pun Portugis tu, kan, masa kita ingat dia penjajah. Belanda main sekejap tu, dia pindah pergi Indonesia, pindah pergi belah Nusantara sana. Lepas tu main British dia pandai. Dia tak habaq dia nak bawa ideologi, dia tak habaq dia nak sebarkan agama tertentu, kan. Dia kata dia main jadi penasihat.
Dia nak bagi nasihat macam iblis mai dekat Adam dengan Hawa. Innani lakuma laminan nasihin. Dia tak? Oh, dia belajar daripada iblis. Kan? Dia study. Dia kata tengok pasal apa iblis berjaya hasut Adam dengan Hawa, pasal dia kata aku ni orang bagi nasihat. Dia kata dia main bagi nasihat, nak memajukan. Dia kata akhirnya apa yang dia buat, dia masuk ke ideologi dia. Dia kata tak apa, dia tak kacau urusan agama. Agama tak apalah, ambil dekat istana, ambil dekat ulama-ulama ni, kat pondok-pondok. Akhirnya apa yang berlaku? Ideologi sekular itu masuk tanpa dipaksa. Jadi kita dengan menerima dia sebagai penasihat dalam bidang dunia, kan dia kaut habis kita punya biji timah, kan? Pasal apa? Nasihat, kan? Nasihat kot biji timah balik pergi negara dia, betul dia omel kita buka getah. Kan dia suruh kita tanam getah. Lepas tu dia tak bagi kita, dia omel orang pula tanam. Kan? Jadi kita pun kata dia nasihat. Tapi nasihat dia itu memasukkan ideologi. Akhirnya dia buat undang-undang, dia pisah ke undang-undang. Kan? Agama Islam tidak lagi berkuasa dalam bidang undang-undang. Dia hanya Islam dan adat istiadat Melayu, dia kata. Kan? Sampailah Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kan? Betul? Jadi keliru dah, satu adat, satu agama. Kan? Dah Majlis Agama Islam dengan adat istiadat. Kan? Jadi hak adat pun dia anggap agama, hak agama jadi adat. Kan? Bila kita cabar adat, dia kata kita cabar agama. Kan? Bila ada orang cabar agama, habislah. Kan? Jadi keliru. Dia pasal sistem itu dimasukkan. Walaupun dia tinggal kita, dia keluar dari negara kita, tapi setelah disetujui sistem itu kekal. Okey. So itu satu contoh dari segi sejarah. Tetapi dia punya gerak kerja itu tidak berhenti sekadar itu, dia masih lagi berlaku. Kan kita ada kuasa-kuasa besar dunia. Contoh hari ini apa yang berlaku di Palestin, di Gaza. Kan dia berkata kita kena hentikan peperangan. Hentikan peperangan maknanya dua-dua pihak mereka salah lah. Sama-sama berhenti. Masalahnya kawan ni dia hambat orang keluar masuk rumah dia. Kan kita kalau rompak masuk rumah kita, betul kita lawan dia. Takkan kita kata polis mai, orang kata dua-dua salah, siapa saling bergaduh. Dituduh bergaduh. Kan? Perompak masuk rumah kita, kita hambat dia keluar, lepas tu kita kena charge bergaduh. Kan? Dan dia jadikan media mainkan isu itu seolah-olah macam Hamas itu adalah teroris apa semua. Padahal Hamas tu asalnya dia kerajaan menang pilihan raya, demokrasi. Kan? So itu contoh. Dan isu Baitul Maqdis tu dijadikan isu Arab, isu lokal. Kalau dulu isu Islam, umat Islam, semua umat Islam. Tapi kemudian dikecilkan jadi isu Arab, betul jadi isu Palestin. Kan? Dikecilkan. Jadi kita dah kita pun tak kurang dah rasa sensitif. Pasal media pun dah tak main benda tu dari sudut jadi isu domestik. Domestik, isu lokal, isu serantau, rantau Arab je. Negara Arab lah bincang sama-sama mereka nak buat lagu mana. Arab pun jadi pening kan biarlah. Kan? Kita tengok apa macam-macam menara naik gambar apa nama bendera Palestin. Pasal nak tanda solidariti, kan? Burj Khalifah hak punya tinggi tu sampai dah tak tahu apa jadi. Kan? Tidak macam-macam negara lain dia boleh bubuh gambar apa tu gambar ini. Kan? Bendera Palestin tak berani nak bubuh lah. Dia kawan dengan Yahudi. Kan? Jadi lagu tu lah cerita dia, kan? Tapi kita di Malaysia ni juga cabaran dia besar. Kan? Cabaran dia besar. Kalau kita tengok dalam dunia maya, kita mungkin realiti kita tak rasa, tapi dalam dunia maya kita tengok hari ni macam mana orang komen isu. Kan? Satu isu yang berlaku menunjukkan masyarakat tidak ada fahaman agama yang jelas. Dia tidak tahu macam mana dia nak komen isu yang berkaitan dengan agama. Ini cabaran. Bahkan kita jangan terkejut kalau kita tahu sebenarnya gerakan ataupun fahaman tidak bertuhan atau tidak beragama ini semakin orang kata apa? Semakin menjalar. Kan?
Pasal kebanyakan budak-budak muda setengah itu dia agama itu ikut-ikut. Kan kalau dia pakai tudung pun mungkin sebab family suruh, atau semayang tu pasal dah family dia semayang, dia semayang lah. Tapi adakah iman ada dalam diri dia? Kan? Itu persoalan yang besar sebenarnya. Baik, jadi kita nak pada peringkat permulaan ni macam biasalah kita akan bahaskan isu-isu yang asas dulu. Kemudian barulah kita pergi kepada isu-isu yang lebih besar. Okey, slide yang kedua. Okey. Apa yang kita nak bincangkan hari ini ialah yang pertamanya ialah tentang apa dia makna agama, ad-din. Apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Dan apa dia, kenapa agama tu perlu? Kenapa agama tu kena ada? Kan? Ada ingat dulu masa kita di Yayasan Taklim dulu, pernah ada orang jumpa anak, dia tanya. Kan dia kata anak dia balik daripada sekolah, tanya dia, apa bukti Tuhan tu ada? Jadi dia pun tak nak jawab. Ini benda yang berlaku, walaupun dia bukanlah orang yang main kelas kita, tapi masa dia tahu kita tempat agama, dia main cari ustaz nak tolong jawab. Kan? Tapi menunjukkan bahawa ialah anak dia bagi international school apa semua, berkawan dengan. Tapi itu cabaran kita tak hadapi. Anak zaman lah ni orang main game online kan. Macam-macam orang lah tu, dia bersembang, dia bercakap. Bahkan game tu sebenarnya dah ada ideologi lah game. Kan? Macam-macam ideologi dalam game itu dibina berdasarkan falsafah dalam movie, dalam semuanya penuh dengan syubhat-syubhat tentang ketuhanan. Jadi dia melunturkan dengan agama. Kita di Malaysia hari ni nak mengajak hadis 40. Kan? Apa jadi isu? Kan? Itu baru nak ajak hadis 40, tak ajak lagi Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim lagi jabat agama dah kacau. Kan? Ada masalah. Kan? Sebenarnya mereka tak sedar. Sebenarnya orang Islam yang buka pintu tu. Betul tak? Pasal apa orang kafir dia berani komen? Pasal apa? Dia kata tengok pejabat agama. Ustaz kita nak mengajak hadis Sahih Bukhari pun dia bukan setuju. Kan? Dia pun kata ni tinggi sangat, ngaji kita lama jawi sudahlah. Kan? Tak payah tahu dalil lah. Kan? Jadi sebenarnya benda tu satu tamparan yang hebat lah sebenarnya. Kan? Jadi pembawaan cara Islam itu dibawa menyebabkan musuh tahu tang mana lubang-lubang dia nak ambil kesempatan. Jadi poin kita ialah kita hidup ni mesti ada agama. Manusia semua ada agama. Sejarah manusia adalah sejarah beragama hakikatnya. Sejarah tentang bagaimana manusia itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi apa itu agama? Kalimah ad-din. Agama dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran disebut ad-din. Kita pertama sekali kita jumpa perkataan ad-din ni dalam Suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kan? Tapi lepas tu kita jumpa dalam surah Ali Imran pada kata inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Kan? Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah sebut dalam surah Ali Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Ali Imran, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai din, maka tidak akan diterima daripada dia, dan dia termasuk orang yang rugi. Bahkan di hujung surah Al-Baqarah, di hujung juzuk yang pertama, kita akan jumpa Allah Ta'ala sebut وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ. Ada kalimah millah datang dalam penggunaan Al-Quran, di antara merujukkan kalimah din, millah. Ya. Jadi apakah maksud kalimah ad-din ini? Dalam hadis Jibril, bila Jibril datang tanya Nabi SAW tentang iman, Islam, ihsan, Nabi rumuskan soalannya. Nabi kata apa? Zalikum Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah dia, Jibril datang mengajak kepada kamu din kamu, agama kamu. Kan? Jadi kalimah ad-din, kalau kita rujuk dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dia membuat makna yang berbeza. Maknanya adalah pembalasan, hari pembalasan, al-jaza. Jadi kalimah ad-din bawa makna pembalasan.
Dan kalimah ad-din membawa makna kepercayaan dan membawa makna ketaatan. Dalam surah Az-Zumar kita jumpa ayat 3, Allah Ta'ala kata ala lillahi dinul khalis, bagi Allah lah ad-din yang suci, yakni ibadat, ketaatan yang suci, yang tidak ada syirik. Jadi din ni dia boleh bawa makna ketaatan, makna kepercayaan dan makna pembalasan. Dan ejaan dia sama dengan kalimah dain, hutang. Dal, ya, nun. Din dengan dain. Kan? Dan di sini sebahagian pemikir Islam dia kata din tu juga ada kaitan dengan hutang. Dari sudut kita ni terhutang dengan Tuhan dari sudut nikmat yang dia bagi. Jadi macam mana kita nak langsaikan hutang tu? Dengan ibadat kepada dia, ubudiyah, syukur. Sebab itu syukur menjadi esensi ibadah. Syukur menjadi tunjang utama ibadah. Dan sebab itu lawan syukur ialah kufur. Kan? Syukur lawan dia kufur, kufur nikmah. Jadi orang yang tidak bersyukur ialah orang yang kufur. Kan? Kerana hakikatnya bila dia tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan suruhan Allah, tidak menjauhi larangan Allah, dia telah kufur akan nikmat-nikmat yang Tuhan anugerahkan kepada dia. So itu dari segi istilah dia. Dan dari segi bila kita nak membentuk terminologi, sebenarnya kalimah din ini dia tidak lari daripada makna ini. Kerana hakikatnya orang yang beragama, dalam agama yang kita faham, kalimah orang Melayu panggil agama. Hamka kata kalimah agama ni daripada bahasa Sanskrit, Sanskrita. Dia kata a itu makna tidak, a ataupun i, kan, so igama, ugama, kan. Tapi a atau i atau u tu pun tidak. Agama ialah makna dia kebendaan, materialistik. Jadi dia kata agama ialah bukan kebendaan, non-material. Sebab apa? Agama ni esensi dia adalah kepercayaan kepada benda yang ghaib. Kepercayaan kepada satu kuasa, satu zat yang ghaib, yang suci, yang maha berkuasa, yang bila kita percaya kepada kewujudan zat ini, kuasa ini, kita akan adjust kita punya tingkah laku sesuai dengan kepercayaan tersebut. Jadi sebab tu kita kata din dari segi terminologi adalah kepercayaan kepada kekuasaan yang ghaib, yang memberi kesan kepada tingkah laku manusia. Jadi manusia, tingkah laku dia dibimbing oleh macam mana dia percaya kepada Tuhan tersebut, yang disebut Tuhan. Dalam bahasa Melayu kita Tuhan, itulah God ataupun ilah, sembahan. Dan semua agama berkongsi ciri-ciri sembahan dia ialah ghaib. Walaupun kita tengok Hindu sembah patung di depan mata dia, kan, Cina semua tokong dalam mata dia, tapi dia bukan kata hak batu tu Tuhan dia, kan. Yang itu adalah simbol, simbolik kan, mewakili benda asal yang dia sembah, yang merupakan sebenarnya benda tu bersifat kerohanian, roh. Sama ada malaikat ke, yang disebut orang Cina kata dewa, kan, apa disebut semua itu, hakikatnya dia adalah benda yang ghaib, entiti ghaib, benda yang tak boleh dicapai dengan panca indera pada masa sekarang. Walaupun dia boleh dirasai, dicintai, ditakuti, digeruni, diharap, ya. Dan semua orang musyrikin yang menyembah berhala, dia pun bukan menyembah berhala tu sebab dia kayu batu, kan, tetapi dia mewakili. Contoh orang Arab sembah Al-Lat. Lat apa dia? Orang soleh mati dalam kubur. Dan mereka nampak zahirnya sembah kubur lah, pasal mereka duduk dekat kubur Lat tu, keliling kubur dia, kan. Macam apa nama, Uzza, pokok. Tapi yang mereka i'tiqad tu bukan pada pokok itu, pada kuasa ghaib yang ada pada pokok. Mereka kata pokok ni ada berkat. Jadi bila kita pergi dekat dia, kita sapu badan dekat dia, kita letak senjata dekat dia, kita dapat berkat, kan. Lepas tu manah pun sama juga. Mereka anggap batu besar di tengah jalan tu, kalau kita sembelih binatang dekat batu ni, kita akan dapat rahmat daripada Allah. Jadi dia adalah, sebab tu kata Syiristani, orang Arab jahiliah sembahan dia tak lari daripada dua, sama ada yang di langit ataupun yang di bumi. Yang di langit tu ialah malaikat,
Mereka sembah malaikat. Mereka jadikan berhala-berhala tu mewakili malaikat. Yang mereka kata malaikat ni anak-anak perempuan Allah. Jadi kalau anak perempuan Allah sayang, dia kalau kita minta kat dia minta dekat Tuhan, Tuhan tak tolak lah. Kalau kita minta direct, dia kata kita ni berdosa. Kan? Kalau kita minta direct, kita minta tu mungkin Tuhan tak bagi. Tapi kalau kita minta, suruh anak dia minta dekat dia bagi, dia tak tolak lah. Dia kata gitu. Kan? Ataupun benda yang orang saleh, ataupun objek yang dianggap unik. Contoh macam manah. Manah ni batu besar tengah jalan. Dia seketul dia ada tengah padang pasir. Jadi depa lalu-lalu dia kata, pelik dia seketul-seketul tengah jalan. Mesti Tuhan sayang lebih. Kan? Macam orang Melayu tengok busut kan. Kan? Nampak kata busut ni tinggi lebih daripada hak lain. Awak semacam sangat. Mesti ada benda ghaib. Kan? Hakikatnya itu adalah esensi agama. Agama ni dia percaya kepada kuasa ghaib. Tetapi kuasa ghaib ni dia percaya dia akan membentuk satu sistem perundangan. Jadi dia percaya kuasa ghaib ni ada bercakap dengan dia, walaupun hakikatnya semua yang dia semua tu syaitan. Dan syaitan ni dia mewahyukan kepada penyembah dia perundangan. Dia akan kata yang ni halal, yang ni haram, kamu kena buat itu, kamu kena buat ini. Tu Tuhan kata wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim. Syaitan mewahyukan kepada penyembah-penyembahnya. Kan? Dia wahyukan kepada orang musyrikin supaya bunuh anak perempuan. Kan? Itu semua adalah kerja syaitan. Dan rasul-rasul syaitan ni ialah Tok Bomo. Tok Bomo. Dia pun tak cakap dengan semua orang. Dia ada orang tertentu lah. Orang yang dia pilih tu ialah Tok Bomo lah. Tok Bomo yang boleh cakap dengan setan ni. Kan? Jadi wahyu tu akan disampaikan kepada kahin, kepada Bomo. Jadi Bomo ni lah yang akan bagi tahu apa nak buat. Sebab itulah kalau kita tengok Arab jahiliyah, kan, ketua agama dia ada dipanggil kahin, Bomo. Yang mereka ni yang jaga segala upacara-upacara. Kalau nak pergi berjalan mana-mana, nak cabut undi, nak tuah tak tuah, sial ke apa ke, semua mereka yang buat. Pasal dianggap mereka ni ada connection dengan ghaib tadi, kuasa ghaib tadi. Kan? Sebab itulah tuduhan yang paling famous diberi kepada Nabi ialah dia sahir. Kan? Dia ada 3 golongan yang dianggap pelik daripada masyarakat. Sahir, ahli sihir, Tok Bomo. Yang kedua ialah Majnun, orang gila. Kan? Orang gila memang pelik lah daripada orang lain. Dan yang ketiga ialah syair, tukang syair. Kan? Jadi Nabi ni dia pun nak kata yang mana? Kata dia pun tuduh sama, kadang-kadang kata sahir, kadang-kadang kata syair, kadang-kadang kata majnun. Tuhan kata mana boleh? Salah satu saja. Kamu tak boleh kata Muhammad dalam masa sama dia gila, dia sahir, dia syair, tak boleh. Kan? Tapi nak kata bahawa agama ni dibina di atas kepercayaan kepada yang ghaib. Ulama-ulama Islam biasanya mereka takrifkan agama dari sudut syar'i ialah wad'un ilahi sa'iqun lil 'uqul as-salimah bi ikhtiyarihim ila as-salah wal falah fi dunya wal akhirah. Satu undang-undang Tuhan yang membawa manusia kepada kejayaan dunia dan akhirat, yang membawa orang yang sejahtera akalnya mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Sebab itu dalam azan kita ada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kan? Tapi ini dari segi takrif ini hanya sesuai untuk Islam lah. Walaupun semua orang yang percaya agama dia macam itu. Dia percaya agama dia adalah satu undang-undang yang datang daripada Tuhan menerusi Rasul, yang tujuan undang-undang tu dibuat adalah untuk menjamin dia punya salvation, dia punya penebusan jiwa dia supaya tidak diazab oleh Tuhan di hari akhirat. Dan kebiasaannya agama ni dia berkait rapat dengan kepercayaan kepada Tuhan sebagai satu kuasa ghaib yang mengawal alam dan kepercayaan hari akhirat, kehidupan lepas mati. Pasal apa saya kita akan sebut agama yang benar. Macam mana kita nak tahu agama yang benar?
Agama ni bukan semua agama betul, sebab Tuhan kata wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada agama tak betul. Bahkan banyak agama yang tak betul. Agama yang benar satu sahaja. Tuhan namakan agama yang benar itu Islam. Okey. Kita kata kita orang Islam, kita tahulah Al-Quran sebut inna dina indallahil Islam. Tapi apa logiknya kalau kita nak terang dekat orang? Logiknya agama yang benar itu dinamakan Al-Islam. Itu penting, kita kena tahu logik dia. Yang benda tu sebenarnya tak perlu dikaji dengan mendalam, bahkan dia adalah perkara yang kalau kita perhati dengan fitrah, kita akan faham. Kenapa dinamakan Islam? Iaitulah penyerahan diri kepada Allah. Islam maknanya penyerahan diri yang bulat kepada kuasa yang gaib tadi. Kerana inilah yang logik. Okey. Walaupun agama-agama dalam dunia ni semuanya percaya kepada satu kuasa besar yang gaib. Dia tak kata ada banyak kuasa besar, dia satu saja. Kan? Tetapi untuk berhubung dengan kuasa besar ni, mereka jadikan perantara, wusata, medium, syufa'a, orang yang bagi syafaat. Semua agama dalam dunia macam itu. Kan? Dan sebab itu bila Nabi tanya kepada Jariyah, Nabi tanya dia, aina Allah? Di mana Allah? Apa makna Allah? Al-ma'budul haq. Allah makna dia adalah sembahan yang benar. Itu makna kalimah Allah. Kan? So kalau kita terjemah soalan ni literally, dia akan jadi macam ni. Di manakah sembahan yang benar? Yang ni sembahan yang benar ni di mana? Jadi dia kata fis sama', atas langit, bukan dalam dunia ni. Sebab lain daripada Islam, semua dia sembah benda dalam alam yang dia nampak. Carilah agama apa pun, tak payah kita pergi jauh. Kita start dulu dengan agama Yahudi. Agama Yahudi kan, dia agama kitab kan, tapi bila daripada slaving, dia pun sudah i'tiqad, kalau ya orang Yahudi bagus, orang Yahudi baik, orang Yahudi taat kepada Tuhan, nanti Allah Ta'ala akan turun duduk dalam bukit Zaitun dekat Masjid Aqsa tu lah. Jadi bagi dia, Tuhan yang mereka sembah masa mereka dalam keadaan dirahmati, diberkati itu ada di dunia ini. Orang Kristian cerita lah kan, bagi mereka anak Tuhan turun menjelma jadi darah dengan daging. Mula-mula mereka jadikan Isa tu perantara. Mula-mula tu mereka fikir, mereka kata tapi Isa ni kan Tuhan juga kan. Isa tu Tuhan, dia perantara kepada Tuhan Bapa, yang mana Tuhan Bapa tu adalah dia juga. Jadi seolah macam kita minta direct lah juga, dia kata. Jadi kita ni kan berdosa, adakah Jesus nak tengok kita? Kalau kita ni salah kali, dia sembah mak dia pula, Maryam kan, Mary. Dia berkata Maryam ni Theotokos, mak Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Pasal apa? Tuhan masuk duduk dalam perut dia. Ayah nampak? Dia sembah Tuhan yang di dunia, dalam bumi kan, yang ada depan dia kan. Itu kalau agama yang mendakwa diri dia tauhid. Orang Kristian kalau kita hambat dia syirik, dia marah. Dia kata dia tauhid. Kan? Orang Yahudi pun sama lah, dia kata dia tauhid, dia tak mengaku kata dia syirik. Kan? Kalau itu agama yang mendakwa dia tauhid, macam itu punya teruk. Yang lain tu ceritalah. Kan? Orang Melayu dulu sembah benda-benda yang dianggap bernyawa, ada orang panggil apa, semangat, spirit, semangat. Kan, semangat gunung, semangat hutan. Dia sembah hutan, dia sembah gunung, dia sembah sungai. Kerana anggapan dia di sebalik benda itu ada Tuhan, ada roh. Kalau konsep orang yang percaya wahdatul wujud, bagi dia semua benda ada Tuhan. Jadi Tuhan duduk di mata-mata, Tuhan dalam dirinya. Jadi sebab itu Nabi tanya dia, aina Allah? Dia jawab fis sama', di langit. Jadi itu adalah esensi agama yang benar. Agama yang benar, dia hanya menyembah zat Tuhan yang sebenar. Yang Tuhan itu adalah pencipta, pentadbir alam.
Pasal manusia secara fitrahnya mengakui yang mentadbir alam ni satu. Tidak ada dua, tidak tiga. Agama apa pun, akhirnya dia kata yang cipta alam ni satu. Orang Kristian dia kata Tuhan tiga dalam satu. Tapi hak cipta alam ni bapa. Kan? Yang mencipta ialah bapa. Anak tak cipta dia kata. Kan? Orang Yahudi of course lah dia percaya Tuhan satu saja. Kan? Agama-agama lain bersama. Kalau kita kata agama Hindu, di antara yang dekat dengan Kristian, Trimurti. Tiga dalam satu juga. Tapi dia kata yang mencipta tu ialah Brahma. Kan? Brahma. Tapi Tuhan tu himpunan daripada Brahma, Vishnu dengan Shiva jadi satu Brahman. Jadi hak besar Brahman. Jadi dia kata tiga tu ialah sifat. Kan? Jadi poin dia kod mana pun kalau kita kaji bahawa satu-satunya agama yang menyerahkan diri mutlak kepada Tuhan yang mencipta. Sebab tu Tuhan kata awal-awal dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ciri agama yang sebenar mestilah dia hanya menyembah Tuhan yang dia iktiraf, dia mengaku Tuhan tu yang cipta alam ni. Tak logik lah dia kata Tuhan tu cipta alam, betul dia sembah benda lain. Memang tak masuk akal naknya. Tapi ramai orang yang mendakwa dia berakal buat benda tu. Kan? Pasal apa? Diselewengkan pemikiran dia oleh syaitan. Ya? Ustaz, jariah tu bukan bisu Ustaz. Macam mana? Jariah tu dia bukan bisu, tak bisu, dia boleh bercakap. Even kalau kata pun, ada orang seleweng kata dia bisu. kalau pun datang sebagai riwayat yang kata bisu, tapi hadis tu syadz, lemah. Mana hadis yang sahih dia bercakap. Kalau pun dia bisu, kalau dia tunjuk langit pun jadi isu juga. Jadi makna juga dia tunjuk ke langit. Kan maksudnya kalau dalam ajaran ilmu kalam tunjuk pun tak boleh. Oleh itu, agama yang hak, yang benar ialah Islam. Kerana Islam itu ialah penyerahan diri yang mutlak kepada Al-Khaliq, yang mencipta, dengan mengesahkannya dalam ubudiyah, dalam perhambaan diri. Sebab manusia ni dia hamba. Bila dia hamba, dia mesti nak memperhambakan diri. Dia mencari satu benda, kuasa yang lebih tinggi, lebih besar, untuk dia menghinakan diri dia, meletakkan harapan dia, meletakkan kecintaan dia, meletakkan rasa takut dia yang mutlak. Dan benda ni sepatutnya diserahkan kepada Tuhan yang mencipta. Ya. Mentaati segala suruhannya, menjauhi segala larangannya, bersesuaian dengan syariat yang disampaikan menerusi utusannya yang sah. Jadi macam mana kita nak perhamba diri tu? Dengan undang-undang yang disampaikan Tuhan tu sendiri menerusi utusan dia yang sah. Itulah Nabi. Sebab tu dalam akidah kita ada cerita pasal Tuhan. Kita nak kenal Tuhan, apa sifat-sifat dia, ciri-ciri Tuhan yang selayaknya disembah. Kemudian kita nak kenal Nabi. Dan Nabi ni sangat penting. Kita kena kenal siapa Nabi yang betul. Kalau pilih Nabi yang salah, salahlah agama. Sebab tu semua agama yang sesat, dia dakwa, pengasas dia ataupun tok bomo dia adalah menepati ciri-ciri Nabi lah kita kata. Dia ada connection dengan benda yang ghaib tersebut. Okay, next. Islam ni, kata para ulama, kita kata Islam ni ada makna Islam am dalam Al-Quran. Macam Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Iaitulah penyerahan diri yang mutlak kepada Allah menerusi syariat yang dibawa oleh para Nabi yang sah. Tak kiralah Nabi itu Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim. Semua agama Nabi ialah Islam. Kan? Sebab itulah Tuhan kata huwallazi sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dia yang menamakan kamu muslimi sebelum ini dan ketika ini. Sebelum ni pun agama Tuhan nama dia Islam, muslimi. Tak ada nama lain, tak ada nama Yahudi, tak ada nama Kristian, tak ada nama, ya. Semua agama Nabi bawa Islam. Kan? Jadi dinamakan Islam am. Semua ajaran para Nabi dan Rasul ialah Islam. Tetapi Islam itu kemudiannya dia ada syariah. Dia ada syariah. Syariah ni ialah perincian, tata cara undang-undang. Kita ada perkara usul,
akidah yang semua Nabi ni bawa sama saja, pasal tentang Tuhan, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat. Yang ni tak boleh beza lah. Takkan Nabi Musa mengajak Tuhan di langit, tiba-tiba Nabi Muhammad kata Tuhan tak bertempat. Tak boleh lah. Takkan Tuhan yang sama, kan? Tuhan yang sama, tak boleh lah berbeza, kan? Jadi ini ciri yang takkan berubah. Nabi mana mai pun dia cerita benda yang sama. Dakwah dia ialah u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah semata-mata, tak ada sembahan lain kecuali Allah. Tetapi kemudiannya bila datang Rasul yang baru, sebahagian Rasul dia memansuhkan syariat Nabi yang terdahulu. Ada mansuh semua, ada mansuh sebahagian. Mansuh sebahagian ni Nabi-Nabi sunnah Nabi Muhammad lah. Macam Nabi Isa, dia datang, dia tak mansuhkan Taurat, dia memansuhkan sebahagian. Tuhan bagi keringanan undang-undang sebahagian, tapi dia tak hapuskan undang-undang Taurat secara keseluruhannya. Orang Bani Israel bila sampai Nabi Isa, dia masih terikat dengan undang-undang Taurat kecuali yang dikecualikan, kan? Tapi Nabi Muhammad SAW, syariat dia adalah memansuhkan semua kitab-kitab yang terdahulu. Mansuh di sini daripada perundangan, maknanya tak diterima lagi jalan penyerahan diri kepada Tuhan kecuali dengan jalan yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Nabi kata tidak ada mana-mana orang daripada umat ini, sama ada dia Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar tentangku dan ajaranku lalu dia tidak beriman, melainkan dia ahli neraka. Dan ini kita nak kena jawab pada golongan yang ikut fahaman plural, kan? Plural ni dia kata alah, semua Nabi kan sama, jadi ikutlah ajaran Nabi mana pun. Kita kata tak betul. Pasal apa tak betul? Pertama, kerana Nabi Muhammad datang, dia bagi tahu kepada kita, kata dia memansuhkan syariat terdahulu. So kalau you percaya Muhammad, you tak boleh percaya syariat Nabi terdahulu masih berkuat kuasa. Dia self-contradict. Macam orang Kristian kata, Nabi Muhammad ni hanya datang untuk, kami percaya dia Rasul, tapi dia Rasul untuk orang Arab sahaja. Kita kata perkataan ni self-contradict. Pasal kalau you percaya dia Rasul, maknanya you percaya semua yang dia cakap betul. Di antara yang dia cakap ialah dia adalah Rasul untuk semua, bukan untuk Arab. As long as you iktiraf, you mengaku kata dia Rasul, maka you terimalah dia cakap tu semua betul. Itu makna you mengaku dia Rasul. Kalau you mengaku Muhammad Rasulullah, you terima Islam, you kata Islam agama yang hak, agama yang betul. So di antara rukun asasi Islam, usul agama Islam, prinsip dia adalah dia mendakwa, dia bagi tahu kepada kita bahawa dia sahaja agama yang betul, lain daripada itu semua dah mansuh. Makna kata, kalaulah tiba-tiba ada orang pergi jumpa kitab Taurat hak betul, hak asli, hak Nabi Musa tulis, yang Tuhan tulis di atas bukit Tur Sina, contoh, benda tu mustahil lah jadi di alam realiti. Kalau dia beramal dengan benda tu sekali pun, Tuhan tak terima, pasal dia sudah mansuh. Contohlah, logik akal. Kalau kita lah ni pergi ambil nuskah perlembagaan hak lama, hak asal tahun 57. Lepas tu kita duk bawa, kita dakwa ni lah undang-undang Malaysia 57 punya perlembagaan. Padahal perlembagaan tu dah berlaku, dia punya pemindaan dan sebagainya, undang-undang baru mai. Ada orang boleh terima? Tak boleh. Sebab ini sudah mansuh. Dah berlaku pindaan. Dah berlaku pindaan, dah berlaku rombakan. Kan? Jadi itu adalah benda common sense. Kita kata bila Tuhan datangkan undang-undang yang baru, kita kena mengikut. Sebab tu bila Tuhan ubah kiblat, Allah Ta'ala jelaskan, walillahil masyriq wal maghrib. Poin dia bukan benda tu, Kaabah ke Baitul Maqdis ke. Poin dia adalah kamu taat arahan Tuhan. Mana Tuhan suruh ngadap, situ kamu ngadap. Sebab tu kita tengok haji. Haji ni, ibadat dia, kalau kita tengok, bukannya ada dari segi physically, dia bukan ada orang kata apa manfaat segera kita dapat, letih, penat lagi ada lah. Tapi esensi ibadat haji adalah kita nak menzahirkan ketaatan mutlak pada Tuhan.
Kita sampai ke tempat yang Tuhan suruh mai, tempat yang tak ada apa-apa, kan? Kita nak pergi Saudi. Saudi ni banyak tempat cantik kan? Kan? Tapi kita himpun duit simpanan seumur hidup. Bukan untuk kita pergi Red Sea ke, nak pergi tengok ikan lumba-lumba, kan? Ataupun nak pergi dekat Al-Ula, pergi tengok studio kaca, kan? Tak ada. Kita pergi tempat yang tak ada tarikan apa-apa, tempat padang pasir, kan? Kena tidur dekat Mina. Semua tu adalah esensi ubudiyah, perhambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Next. Dan ad-din yang disebut oleh Nabi SAW, dia ada peringkat dia. Yang Jibril tanya kepada Nabi SAW, dia tanya, akhbirni anil Islam, beritahu kepada aku tentang Islam. Kemudian dia tanya tentang iman. Kemudian dia tanya tentang ihsan. Jadi sebenarnya Islam ni dia luas, dia besar. Ramai orang boleh mengaku Islam. Kemudian dia kecil sikit, dia main tentang iman. Iman ni tak banyak orang boleh mengaku iman walaupun dia mengaku dia Islam. Dan lebih kecil lagi, lebih dalam lagi ialah ihsan. Tak ramai orang boleh mengaku ihsan walaupun dia iman, kan? Apa maksud kesemua ni? Next. Islam ialah, kalau kita tengok berdasarkan hadis yang disebut rukun Islam yang 5, dia adalah amalan zahir. Dia adalah benda yang kita zahirkan diri kita bahawa kita ni mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku 2 kalimah syahadah, kita mengiktiraf bahawa diri kita adalah pengikut agama Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Solat, zakat, puasa, haji, ni semua adalah zahir. Okey, zahir. So siapa yang zahir dia buat benda ni, maka hukum dia di dunia dia adalah muslim, orang Islam. Orang Islam. Kemudian kita ada iman. Iman ni tentang batin. Yang sebenarnya dialah yang menggerakkan amalan zahir tadi, sepatutnya. Tapi ada orang dia mengaku dengan mulut tapi tak masuk hati, itu orang munafiqin. Munafiqin ni dia mengaku Islam tapi dia tak percaya rukun iman. Itu maksud munafiqin di dunia, hukum dia hukum Islam. Tapi di akhirat, di sisi Allah Ta'ala, dia kafir, kan? Orang munafiqin asli lah. Jadi rukun iman ialah berkaitan dengan kepercayaan, pengakuan dalaman, bahawa kita mengaku di sana ada Tuhan namanya Allah, bahawa dia sahaja layak disembah, dia sahaja yang mencipta dan mentadbir alam. Kita mengaku di sana ada malaikat, kitab. Pasal apa disusun malaikat? Pasal malaikat ni yang membawa kitab tadi mai kepada Nabi. Jadi malaikat bawa kitab. Kitab tu adalah perkataan Tuhan sampai kepada satu manusia nama dia Rasul. Rasul itu yang menyampaikan kepada kita. Rasul tu dia sampai kepada kita apa dia? Tentang hari akhirat. Ya. Supaya kita beramal di dunia ni sebagai persediaan hari akhirat. Ini esensi dakwah Rasul. Rasul dakwah dia ialah tauhidkan Allah, ikut taat kepada aku sebagai Rasul, takut hari akhirat. Buat apa pun mesti ingat balasan hari akhirat. Qada dan qadar berkaitan dengan beriman dengan Allah, bahawa kita mengaku Allah adalah pentadbir alam ni, maka apa saja kejadian alam ni adalah di bawah keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kepercayaan ini sebenarnya yang menyebabkan kita akan melaksanakan amalan zahir, salat, puasa, zakat, haji tadi dengan perasaan yang sebenar-benarnya, perhambaan diri. Dan perasaan ini semakin lama semakin dipupuk, semakin kita salat, semakin kita menambah iman kita, kita akan semakin sedar kita ni hamba Allah Ta'ala. Maka itu yang akan mencapaikan kita kepada ihsan. Ihsan, Nabi kata, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maksud dia apa? Iaitulah rasa ubudiyah yang tak putus. Apa pun kita buat, kita rasa kita ni hamba Tuhan. Macam kita kadang-kadang tengah semayang tu kita rasa hamba Tuhan, tapi lepas semayang tu rasa macam tak bertuhan. Kan? Tapi bila orang yang dah sampai ihsan, dia rasa pengawasan Tuhan.
Maka di sini dia ada keselarian di antara zahir dengan batin. Kan? Jadi kita pernah sebut dulu Islam dengan iman. Kan ada orang dia terpisah. Islam dia dekat sini, iman dia dekat sini. Ada orang dah selari tapi tak berapa nak alignment. Tapi kalau iman dan Islam tu dah bersatu, dah berpadu, masa tu jadi ihsan. Jadi ihsan tu adalah kemuncak tertinggi agama, iaitulah keadaan di mana seseorang itu dia sentiasa merasai dirinya adalah hamba Allah, merasai diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak lekang rasa dia sebagai hamba Tuhan. Apa keadaan dia sekalipun, di mana dia berada, macam Nabi SAW. Bukan makna dia ni sentiasa dalam keadaan tak buat apa, tak makan, tak minum. Dia makan dan minum pun dalam keadaan dia sedar ni nikmat Tuhan. Dan sebab tu kita ada zikir macam-macam. Nak makan sebut bismillah, sudah makan sebut alhamdulillah. Nak masuk rumah ada doa, keluar rumah ada doa, masuk jamban ada doa, keluar jamban ada doa, nak tidur bangkit tidur. Semua ni zikir ni tujuan dia adalah supaya kita sedar kita ni hamba Tuhan. Kita buat kot mana pun, kita buat ni ada Tuhan yang mengawal, ada peraturan. Nak tidur ada peraturan. Kita tidur dengan nama Tuhan, bismikallahumma ahya wa amut. Bangkit nikmat daripada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Nak makan dengan nama Tuhan, kita makan, kita minum sebab ni nama daripada Tuhan. Sudah makan, sudah minum, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi itulah bagaimana Islam ni dia mendidik kita nak beritahu bahawa kita ni sentiasa perlu kepada Tuhan dalam semua gerak-geri kita. Sebab itu ajaran Islam ni, kalau orang dia amal zikir-zikir Nabi SAW, dia akan memupuk rasa ubudiyah, rasa hamba. Dia rasa diri dia hamba Tuhan. Berbeza kalau dia pergi belajar zikir pelik-pelik, dia rasa dia Tuhan. Betul tak? Jadi kita jadi ayat satu ada hujurat. Yalah, maksudnya kita rasa kita semuanya hamba Tuhan. Kan? Kita adalah milik Tuhan, hamba Tuhan. Pagi petang kita mengaku kita ni ciptaan Tuhan, hamba Tuhan. Semua zikir tu mengiktiraf kita ni hamba, Tuhan tu Tuhan. Tapi kalau zikir orang sufi, doa-doa dia pelik-pelik tuan. Kan? Ada dan terang-terang mengaku pula suruh kita gabung. Kadang-kadang dulu-dulu lah, tak tahu lah, dulu-dulu Radio Hakim dia rajin pasang tu Hizbul Bahar. Kan, dalam Hizbul Bahar tu sebut tu, kan, minta supaya disatukan dengan keesaan Tuhan. Kan? Dengar orang tu baca macam sedap lah. Kan? Tapi makna dia cukup sesat. Kan? Apa makna kau nak minta bersatu dalam ahadiyah, dalam keesaan Tuhan? Kau ini Tuhan ke apa? Kan? Ini masalah. Kan? Zikir Nabi ajak kita jadi hamba. Kan? Tapi bila zikir tu dia reka sendiri, jadi macam-macam mengaut. Baik, so ini kita dah faham din tu apa. Apa dia iman, apa dia Islam, apa dia ihsan. Okey. So apa kepentingan beragama? Next slide. Okey. Kenapa perlu beragama? Kenapa kita ni kena ada agama? Sampai Islam ni nak kita sentiasa dalam situasi apa pun beragama. Masuk tandas pun beragama, keluar tandas pun beragama. Nak tidur, bangkit tidur, pakai baju, buka baju, semuanya beragama. Semuanya ada bacaan dia, doa dia, zikir dia, yang mengingatkan kita kepada Tuhan. Beragama di sini maknanya bertuhan. Pasal manusia ni, bila dia hidup di dunia ni, dia celak-celak mata dia, dan dia mula berfikir. Dia tak boleh, manusia ni bila dia dah mula ada Tuhan bagi dekat dia akal, dia memayyiz, kan, dia dah mula berfikir. Suatu anak kita tanya kita soalan macam-macam, betul tak? Kan? Soalan yang kadang-kadang kita pun tak terfikir juga. Kan? Sebenarnya. Kan? Sebab itu manusia ni berfikir. Dan itulah yang Tuhan jadikan untuk dia, keistimewaan dia berfikir. Dia tak sama macam makhluk lain yang membolehkan dia diangkat, diletakkan pada tahap dia sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pasal dia berfikir. Kan? Jadi dia tengok alam ni, semuanya teratur. Siang malam bersilih ganti, tak ada masalah. Kan? Semuanya bermula dengan hidup, berakhir dengan mati. Kan? Semua benda walaupun berbeza tapi ada keseragaman.
Dan semua ini menimbulkan persoalan. Dia panggil persoalan wujud. Kan? Existential questions. Yang mana persoalan wujud ini, kalau tak dijawab atau diberi jawapan yang salah, dia akan menimbulkan krisis kewujudan. Yang disebut oleh ahli falsafah, kata krisis kewujudan. Itu yang tak tahu jantina, tak tahu apa. Tengok di barat lah ni kan, krisis kewujudan yang paling dahsyat, sangat dahsyat. Kan? Dulu kita ingat dia pun nak berhenti dekat jadi anjing ni, pun jadi macam-macam lagi lah ni. Kan? Anjing tu dah banyak lah ni, dah makin bertambah dah grup dia. Kan? Dia pergi kerja pukul 8 pagi, 5 petang balik rumah jadi anjing. Sampai pukul 8 pagi jadi manusia. Tapi lah ni ada pula yang jadi anjing 24 jam pun ada. Kan? Memang dia pakai baju anjing tu, dia tempah dia. Lepas tu dia ada tuan dia pula belah. Kan? Itu tak kira lagi hak jadi brokoli, hak jadi baby. Ada orang tua dah 80 tahun lebih jadi baby. Sebab apa? Dia define diri dia baby. Jadi dia buatlah apa dia punya buayan tu besar kan. Dan dia cari penjaga, ada orang jaga. Nah, pasal apa? Dia pun kata kita ni wujud. Lepas tu apa dia kita? Gerakan LGBTQ+ ni, dia bukan gerakan kosong, maksudnya just syahwat. Tapi dia masalah akidah yang rumit. Dia tak tahu dia apa jantina dia. Dia pun kata dah ni kita tak boleh sekarang ni di barat, masalah besar di barat, orang Islam di barat ialah sekolah-sekolah. Dia tak bagi mak pak didik anak tu dengan satu jantina. Kan? Lepas tu setengah-setengah negara barat dia masih pegang dengan Plato punya filosofi bahawa anak adalah milik negara, bukan milik mak bapak. Mak bapak hanya boleh jaga anak selagi mana mak bapak tu didik anak dengan falsafah negara. Once mak bapak tu menyimpang daripada falsafah negara, negara berhak rampas budak tu. Itu yang jadi dekat beberapa negara. Anak-anak orang Islam dia rampas. Polis main rumah ambil. Bukan sebab apa pun, sebab mak pak dia ajak anak dia LGBTQ tu salah. Jadi cikgu akan ambil report, dia kata dia ni mak pak dia ajak macam ni. Di sekolah dia tanya lah, dan apa you punya stand tentang orang gay, orang lesbian, orang homoseksual. Jadi budak ni ambil lah. So saya agama saya tak boleh. Cikgu ni report lagi, polis main ambil. Kan? Sampai budak tu 18 tahun barulah dia release. Tapi dah brainwash apa semua. Kan? Dan itu sedang berlaku. Walaupun orang semua diam, kan? Tapi benda tu berlaku. Kan? Bukan saja orang Islam di Palestin, satu hal lah. Kan? Bahkan kadang-kadang kita rasa orang Islam di Perancis, orang Islam di Jerman, di Norway lebih dahsyat lagi dia punya masalah. Kan? Orang bahkan depa ni kebanyakannya berhijrah daripada negara Islam yang masalah lah. Macam orang Melayu kata dah kan, keluar daripada mulut buaya masuk mulut rimau. Kan? Ini masalah. Kan? Nak main negara Islam mulut pun tak ada. Kan? Negara Islam nak jaga dia pun tak boleh. Kan? Macam-macam masalah. Jadi manusia ni dia ada soalan. Daripada mana dia main? Biasalah, semua budak-budak tanya mak pak dia, cik main pada mana? Kan? Itu soalan bukan sikit tu, besar tu. Kan? Kalau dia dulu tak ada, lah ni ada, mestilah ada yang menjadikan siapa jadi. Sebab ini fitrah. Apa tujuan dia duduk di dunia ni? Kan? Lepas dia mati, sebab dia semua benar mati. Kan? Semua benar mati. Kita tak boleh expect anak kita umur 6 tahun, 5 tahun dia tidak berhadapan dengan persoalan kematian. Kan? Dia akan berhadapan dengan kematian tok wan dia kan. Kan? Ada budak lebih awal lagi mak pak dia mati, adik-beradik dia mati, jiran dia keliling mati. Kan? Jadi dia melihat binatang yang dia belah mati. Kan? Dia jumpa tepi jalan bewak mati. Kan? Jadi dia tahu ada benda mati. So itu menimbulkan persoalan tentang kematian. So kalau mati jadi apa? Ni manusia fikir ni. Sama ada kita sedar atau tak sedar, kita memang berfikir tentang benda ni. Apa lagi yang ada? Takkan dunia ni saja ada. Jadi kita pun duduk teropong, tengok malam-malam bulan, tengok bintang. Kita mencari. Orang putih ni dia cari extra
terrestrial, kewujudan di angkasa lepas. Dia kata takkan manusia aja ada hak intelektual. Dia Tuhan tak mau percaya. Kan? Di antara teori hak sedang berkembang di barat lah ni, lepas dia pun dah tak tahu punca dah main mana manusia ni dengan segala benda-benda pokok ni semua kan. Dia pun kata evolusi apa semua. Yalah evolusi, tapi konon-konon evolusi lah, tapi evolusi tu dia start dengan benda yang hidup dah. Kan? Evolusi ni last sekali dalam teori Darwin, dia balik kepada satu kolam. Dia kata dulu, dia kata tak tahulah, dia pun tak pernah tengok. Kita lagi tak tengok. Kan? Dia kata dulu ada kolam, ada tasik. Tasik tu penuh bahan-bahan kimia, dia kata. Jadi daripada situlah koni belangak dengan koni belangak, koni jadilah. Lepas tu kita tanya dia, tasik ni main mana? Kan? Tasik ni main mana? Kan? Jadi dia pun nak fikir pula main mana pula tasik ni. Kan? Lah ni dia pun kata ada makhluk asing. Sebenarnya makhluk asing ni main tanam kita kat sini. Dia yang main tabak. Tu dia lah sebab percaya Tuhan tak mau. Tapi tengok, akhirnya akal manusia bawa kepada punca wujud ni bukan daripada alam ni. Mesti luar. Mesti benda gaib juga. Kan? Tapi disebabkan dia tak percaya Tuhan, dia percaya benda pengarut lah. Makhluk asing main hantar benih lah, makhluk asing main tanam pokok lah. Tu yang piramid, dia kata piramid makhluk asing buat. Kan? Jadi pemikiran jadi nampak macam betul ke? Tapi saintis. Nama tu gempak lah, saintis. Kan? Buku sains. Tu macam buku sains. Ni betul ke buku sains, bukan buku sufi khurafat ke apa? Kan? Awak macam sama saja cerita. Kan? Tapi hakikatnya manusia ni bila tak dapat jawapan yang betul soalan ni, dia akan jadi masalah. Siapa diri? Diri dia, hakikat diri dia. Siapa dia? Kan? Ini persoalan ni manusia berfikir. Dan berfikir tentang soalan ni lah sebenarnya yang menimbulkan falsafah dan menimbulkan agama. Jawapan ni datang daripada dua. Sama ada datang daripada atas, daripada wahyu, atau daripada pemikiran dia. Wahyu sama ada wahyu yang betul atau wahyu syaitan. Pemikiran dia sendiri confirm dia takkan dapat jawapan. Dapat jawapan CP-CP macam tadi lah. Akhirnya saintis ni dia fikir-fikir, akhirnya dia sampai satu kesimpulan, punca kehidupan dalam alam ni mesti luar daripada alam. Mesti main benda gaib. Tapi dia tak tahu siapa. Dia nak mengaku Tuhan, dia dah malu, dia sudah lawan Tuhan lama. Kan? Dah lama lah dia kata sains telah membunuh Tuhan lah, apalah. Kan? Tiba-tiba lepas dia fikir-fikir, jawapan dia Tuhan. Dia nak mengaku dia malu. Dan kebanyakan mereka ni tak mau bertuhan bukan sebab apa? Sebab dia tahu kesan bertuhan ialah undang-undang tu. Ada halal, ada haram. Yang ni dia pun takut. Ada tak? Hakikat atheism ialah pada ibadat, bukan pada kewujudan pencipta alam. Sebab itu orang atheis, dia mengaku di sana ada pencipta bagi alam ni, tapi pencipta yang tak ikat dia dengan undang. Sebab tu bila debat di antara Dawkins kot dengan geng-geng spiritual atheism, mereka yang jenis buat yoga apa semua ni, kan? Jadi bila korang tu jelaskan tentang Tuhan dia gini, Dawkins kata saya tak ada masalah dengan Tuhan yang macam ni. Kan? Tuhan yang tak ada apa aturan, tak ada apa. Tuhan yang tak ada letak halal haram. Kan? Just emosi masing-masing, just untuk memenuhi keperluan kerohanian saja. Untuk buat yoga bagi healing orang kata. Istilah orang ni kan healing kan. Just tempat untuk itu. Kan? Macam Tuhan orang macam Tuhan Aristotle lah. Aristotle Tuhan dia bukan untuk sembah. Tuhan tu just untuk menjawab kenapa alam ni tersusun je. Kan? Tuhan daripada dikat dan sebagainya. So, persoalan ini tidak mungkin boleh dijawab oleh akal semata-mata. Akal tak mampu. Maka yang boleh menjawab persoalan dengan tepat ialah wahyu. Maka agama adalah sumber kepada segalanya. Dia adalah sumber kepada ilmu, epistemologi. Cara kita nak dapat ilmu, kita sendiri tak tahu cara yang betul kalau Tuhan tak bimbing. Apa benda kita nak fikir. Lepas tu Tuhan beritahu dalam Quran macam-macam panduan. Tengok itu, tengok ini, fikir itu, fikir ini. Kan? Ini bukti Tuhan, kewujudan dia, langit, bumi. Tuhan suruh tengok unta, tengok gunung, tengok langit.
Kan? Itu Tuhan membimbing kita cara berfikir, supaya kita tahu cara berfikir yang betul, supaya kita sampai kepada kesimpulan yang betul. Lah ni saintis dia berfikir, dia tengok alam, tapi dia tak dapat kesimpulan pasal dia fikir cara tak betul. Dia berkata dengan adanya teori evolution kita sudah matikan konsep penciptaan. Jadi alam ni sebenarnya nampak je macam tersusun, tapi tak susun pun, dia random. Kan? Random. Sel moyang kita tu yang berkongsi kita dengan chimpanzee tu sepupu lah. Kan? Dia tak kata kita tu anak chimpanzee, tapi kita tu sepupu. Kan? Bahkan macam kata Richard Dawkins lah, manusia ni sepupu dengan semua. Daun, pokok, kan, batu, tanah, kayu, semua adik-beradik kita belakang. Tak ada beza pun kita dengan semua benda ni, sama aja. Pasal masa moyang yang awal evolution tu, dia tak tahu pun jadi apa, dia tak tahu pun jadi apa. Blind, buta, unguided, unpurpose, tak ada apa. Alam ni tak ada tujuan, tak ada apa, buta, tak ada sistem. Kalau itu yang dia dah faham daripada awal, dia kaji lah apa pun, dia tak nampak dah kuasa Tuhan. Kan? Walaupun dia pun tak boleh nak mengingkari. Itu bila tanya Richard Dawkins, dia kata semua benda nampak appear to be designed. Nampak macam dicipta lah, dia kata. Dia tak mengaku. Kan? Dia tak mengaku, tapi akhirnya dia nak lari mana? Kan? Memang bukti tu ada, benda tu dicipta. Ontologi, kewujudan. Ontologi ni wujud. Kan? Apa dia hakikat wujud? Wujud tu apa maksud? Kan? Maksudnya dicipta, apa beza yang dicipta dengan yang mencipta? Aksiologi ni ialah undang-undang, akhlak, peraturan, nilai-nilai, value, baik buruk. Kalau tak ada agama, tak ada baik buruk. Kan? Lepas tu setengah orang ateis, syubhat dia paling besar sekali, ada kata kalau Tuhan ada, pasal apa dalam alam ni ada benda buruk. Habaq dia, kalau Tuhan tak ada, mana hantar benda buruk? Mana hang boleh beza baik dengan buruk? Kalau tidak kerana Tuhan. Kan? Macam mana kita nak beza benda ni baik dengan buruk? Tak boleh. Kalau tak ada agama. Kan? Sebab tu Richard Dawkins dia kata, dulu dia masa dia kecil-kecil dia kena cabul. Kan? Masa tu dia Kristian, dia rasa benda tu salah. Tapi bila dia dah jadi ateis, dan Richard Dawkins ni dia pakar dalam orang panggil apa? Saraf. Dan akhirnya dia menyembah saraf lah. Bagi dia apa kejadian alam ni semuanya sebab saraf. Jadi kalau kita mencuri ke, kita bunuh orang ke, semua tu sebab refleksi saraf je. Jadi tak ada salah, tak ada betul. Kan? Jadi dia kata tak boleh nak salahkan siapa-siapa tu. Di penyayah-penyayah di barat, kalau dia pun nak lepaskan diri, dia pun try, walaupun sekat dia pun tak ada terima di mahkamah. Tapi dia akan panggil lah saintis, kata dia ni sebenarnya pasal apa dia buat jahat. Pasal rupanya dia ni keturunan perompak, jadi ada genetik. Jadi dia tak boleh nak lari, dia mesti dia perompak juga. Dia salahkan genetik. Kan? Dia salahkan saraf. Kan? Richard Dawkins dia Jabariyah, tapi Jabariyah pada otak dia sendiri. Bagi dia manusia ni tak ada pilihan, tak ada choice. Itu semua ditentukan oleh otak kita, dia kata. Kita tak tahu nak pilih mana satu. Itu kesian lah mereka jadi macam tu. Pasal tak ada agama. Kan? Dia tak tahu jawapan-jawapan di sebalik benda tu semua. Kemudian reality. Macam mana kita nak mencapai reality? Reality ni hakikat lah, apa yang ada di sekeliling kita lah. Dan apa yang kita tak nampak. Nampak, tak nampak. Reality ni kita akan sebut ada ghaib, ada syahadah. Kita mencapai reality dengan panca indera, itu asas. Betul. Kita tengok, kita pegang, kita hidu, kita dengar bunyi. Tetapi itu asas. Kerana panca indera hanya mencapai benda yang spesifik. Kalaulah satu orang dalam hidup dia, kali pertama dia melihat mikrofon, dia tengok mikrofon yang ini. Okey? Mata hanya melihat mikrofon ini. Dia tak melihat mikrofon-mikrofon yang pelbagai bentuk yang lain. Tetapi akal, maklumat itu akan disalurkan kepada akal. Akal melihat, okey, ni mikrofon. Lepas tu lagi orang hantar satu lagi.
Orang kata yang ni pun mikrofon juga, tapi bentuk lain. Maka fungsi akal ialah dia meneliti persamaan dan perbezaan di antara dua benda. Lepas tu dia buat kesimpulan, mikrofon ni ialah pembesar suara, alat yang boleh menyebabkan suara kita dengar lebih luas lagi. Bunyi tu boleh sampai jauh. Kan? Jadi apa bentuk pun tak kisah. Yang penting esensi mikrofon ialah dia pembesar suara. Kan? Maka akal memberi kita maklumat am, maklumat universal. Bahawa kita kenal, kita tengok manusia. So kita faham manusia, orang. Kan? Kita nak tengok orang hutan, kita pergi zoo negara. Kita tengok orang hutan yang ada dekat zoo negara. Kita tak tengok orang hutan yang ada dalam hutan. Kan? Tapi kalau orang main habaq kita, dalam hutan dekat Sabah tu ada orang hutan. Kita boleh terbayang ada orang hutan. Kita terbayang pasal kita pasal tengok orang hutan. Pasal kita kata kalau orang hutan maknanya sama lah dengan orang hutan aku tengok dekat zoo negara tu. Kan? Orang kata panda. Kita pun tengok panda dekat zoo negara tu kan. Kita tak tengok panda ada dalam hutan kat China tu. Kan? Tapi orang kata ni giant panda. Dia panda ada dua jenis. Giant yang kita tengok dekat zoo negara tu, betul dia ada red panda, panda merah kecil comel tu. Tapi garang. Kan? Dia sama panda tu. Kita tanya Richard Dawkins kan, macam mana dua benda panda tapi tak sama? Kalau satu moyang yang sama. Muskilah, ni besar-besar sangat, ni besar kecil sangat. Kan? Tapi ciri-ciri tu sama. Kan? Jawapan kita pasal Tuhan yang cipta tu sama. Kan? Jadi kita akal ni dia memberikan kita maklumat umum, universal. Dia tak bagi kita spesifik, tapi dengan akal kita faham. Kemudian kita dapat maklumat menerusi information, khabar, reports. Benda yang kita tak boleh nak fikir, benda yang kita tak boleh nak capai dengan panca indera. Tiba-tiba kita dengar dekat berita, dekat jalan sekian-sekian ada aksiden. Kan? Benda macam ni kita tak dapat dengan panca indera pasal kita tak lalu jalan tu. Kan? Dan kita bukan dengan kesimpulan akal kita boleh duduk fikir semua jalan. Mana ada orang duduk dalam rumah dia duduk fikir ni jalan kat Malaysia jadi apa? Kan? Tak ada. Kan? Itu report. Daripada report kita dapat maklumat. Tapi report ini ialah maklumat yang kita dapat gabungan di antara panca indera dan akal. Pasal kalau kita tak tahu apa itu accident, kita tak pernah experience accident, kita tak pernah lihat accident, kita tak pernah faham makna kalimah accident, kita takkan faham bila report tu kata accident. Kan? Jadi realiti itu kita dapat menerusi gabungan di antara daripada panca indera pergi kepada akal, akhirnya dia bergabung dengan information, dengan reports. Dan report ni, information ni adalah sumber ilmu terbesar, sumber realiti terbesar, majoriti realiti yang kita dapat dengan khabar. Termasuklah siapa mak kita, pak kita, tok nek kita, moyang kita. Bukan kita dapat dengan panca indera. Tarikh lahir kita, tak mana kita lahir. Kan? Benda tu bukan kita dapat dengan kita kaji dalam makman. Itu tertulis dalam kita punya surat beranak. Kita percaya taklid kan. Kan? Pasal kita percaya ni dah mak kita habaq. Kan? Kita tu lahir pukul berapa, jam berapa. Maklumat asasi tentang diri kita kita dapat menerusi khabar. Jadi muskilah bagi orang bila orang kata kita tak boleh terima maklumat daripada berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Betul macam mana? You dalam hidup, you dapat maklumat daripada Rasul-Rasul yang banyak. Rasul ni utusan. Kan? You punya birth date, you punya place of birth, semua you dapat menerusi perkhabaran daripada orang tengah. Bukan you dapat sendiri dengan diri you, bukan you dapat dengan you punya experience. Kalau seorang tu anak yatim, bukan mak pak dia yang jaga dia, macam mana dia dapat maklumat tentang dirinya? Melainkan penjaga dia kata masa kami jumpa engkau tu ada kertas tulis. Kan? Jadi maklumat hidup dia dapat menerusi report, bukan menerusi experience dia, bukan direct experience, bukannya panca indera, bukannya akal. Dia fikir sendiri, dia dapat kesimpulan. Aku dilahirkan pada tarikh sekian. Ada orang buat gitu? Tak ada. Dengan semata-mata kita berfikir, kita buat analogi, kita takkan dapat tarikh lahir kita, tempat kita lahir. Siapa tok wan kita,
tok wan kita kerja apa, kan? Moyang kita dulu kerja apa, kan? Dia duduk di mana, apa sejarah hidup dia, dia ni orang asal sini ke, main pada negara lain ke, kan? Itu semua adalah information, report, khabar, kan? Jadi sebab itu maklumat terbesar yang memberikan kita realiti ialah khabar. Jadi hakikat. Kemudian kenapa khabar ni penting berbanding yang semua? Pasal hakikat ni dia terdiri daripada dua benda, ghaib dengan syahadah. Realiti yang ada di dunia lah ni, di alam sekarang ni, bukan apa yang kita nampak dengan panca indera kita saja. Ada lagi benda yang kita tak boleh capai, kita tak boleh hidup. Ada gas, tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Masuk terus pingsan. Kan? Gas masak di dapur tu, bau tu orang bubuh. Gas tu bukan ada bau. Kalau tak bubuh bau tu jenuh kita. Kan? Ada benda yang ada tapi kita tak rasa. Bukan tak rasa, maksudnya dia tak boleh dirasai, kerana ketidakmampuan kita untuk melihat, mungkin kerana terlalu kecil sangat. Kita tak nampak atom, kita tak nampak segala subatomic particle, kan? Walaupun bila virus, kan, kita tak nampak, perlu diteropong, dibesarkan, kan, diteliti, kan? Jantung kita pun kita tak nampak. Kita sampai mati kita tak tengok jantung kita. Boleh orang tengok jantung sendiri, kecuali kalau tak tahu macam mana buat kalau ada X-ray ke apa, kan? Tapi jantung kita pun kita tak tengok, isi perut kita pun kita tak tengok, kan? Jadi macam mana kita pun sedar kita ni bukan jasad sahaja. Pasal kita tahu ada orang tubuh badan dia elok, tak sakit, tak apa pun, lepas tu mati, kan? Macam mana dia mati? Tak tahu. Dia tidur-tidur tu mati, tak bangkit dah. Maknanya mati tu ada sebab benda lain lah, kan? Maksudnya ada something else dalam badan dia yang keluar, yang menyebabkan bila benda tu keluar tak masuk balik, habis kan? Macam mana elektrik. Ada kita tengok elektrik kan pernah orang tengok. Kita cuma merasai kesan elektrik. Apa dia elektrik tu kita tak tahu pun, kan? Cuma kita tahu elektrik kalau ada menyalalah, lampu menyalalah, aircon. Kalau tak ada mati, kan? Jadi hakikatnya realiti ni ada benda yang di luar jangkauan panca indera kita kerana kelemahan panca indera kita untuk kita jangkau. Tetapi ada orang lain boleh menjangkaunya. Okay, jantung kita tak nak tengok, tapi doktor hak belah jantung kita dia tengoklah, kan? Elektrik kita mungkin tak tengok peralatan dalam laptop ni. Kalau kita nak tengok, kita pergi buka jahanam, kan? Tapi orang yang buat laptop ni dia tahu. So isi dalam laptop ni nisbah pada saya. Walaupun laptopnya laptop saya bukan tahu. Alright. Alright. Yang tahu isi ni ialah orang kilang hak buat ni, kan? Jadi untuk mengetahui benda ghaib, sama ada ghaib itu ghaib nisbi. Ghaib ni ada dua, ghaib nisbi dengan ghaib mutlak. Ghaib nisbi ni ialah ghaib pada kita, tidak ghaib pada orang lain. Contoh dia isi dalaman laptop ni, kan? Pasal orang yang pasang laptop ni dia tak ghaib lah, betul dia tahu lah. Tapi ghaib mutlak ni yang siapa pun manusia tak tahu. Apa jadi esok hari, apa jadi saat lagi. Yang kata esok hari, saat lagi, kita pun tak tahu. Apa jadi malam saat lagi, siapa pun tak tahu. Jadi benda ni benda ghaib, kan? Benda ghaib, apa yang akan jadi sebentar lagi. Kita rancang macam ni tak jadi. Jadi manusia, kalau dia betul-betul faham, dia betul-betul guna akal dia yang sejahtera Tuhan bagi, dia tahu bahawa realiti ni, hakikat ni bukan saja apa hak dia boleh pegang, bukan apa hak yang dia boleh hidup sahaja. Ada lagi. Jadi memandangkan realiti ini tergabung daripada ghaib dan syahadah. Ghaib dan syahadah. Okey? Maka sebab itu kita kata tadi khabar, ya, khabar itu menjadi elemen terpenting dalam kita nak mencapai hakikat.
Sebab itu kita perlukan Rasul. Kita perlukan Rasul untuk beritahu kita perintah-perintah Tuhan. Dan Rasul ni manusia yang terpilih, yang berhubung dengan makhluk lain yang kita tak nampak. Dan secara asasnya, manusia secara logiknya dia sudah boleh terima bahawa ada manusia tertentu yang boleh berhubung dengan benda yang lain. Dan itulah, macam itulah agama. Betul tak? Pasal apa kita angkat saintis? Saintis dalam masyarakat kita hari ni, kita tambah saintis lah. Kalau orang masyarakat dulu, kalau macam kita baca buku-buku falsafah ni, dia orang yang paling hebat dalam zaman tu ialah poet, syair. Kan? Syair ni dianggap pasal imajinasi dia tinggi. Dia boleh fikir, dia boleh reka ayat yang sedap-sedap. Zaman kita saintis. Apa membezakan saintis dengan kita? Kan? Contoh kalau kita kata saintis ni pakar dalam biologi. Kan? Dah, kita pun tengok tubuh badan kita. Kita pun bisa tengok darah. Tapi apa beza kita dengan dia? Pasal dia mengkaji benda yang kita tak nampak. Dia ada alat yang menyebabkan dia boleh teliti benda yang kita tak nampak. Kemudian dia buat kesimpulan. Dia boleh buat telahan. Dia boleh jangka benda yang belum jadi. Dia boleh buat telahan, ramalan, jangkaan. Kan? Doktor dia boleh jangka penyakit ni kalau tak dirawat mungkin akan jadi macam ni. Kan? Dia boleh buat telahan benda yang kita tak capai. Itu membeza kita dengan dia, atau dia hebat. Maka hakikatnya manusia boleh terima adanya manusia tertentu yang ada keupayaan luar biasa lebih daripada kita. So kenapa kita tak terima adanya Rasul, adanya Nabi? Itu, dan Nabi dan Rasul itu kita akan datang nanti bab khusus dia, ialah yang membentuk sejarah manusia. Sejarah manusia ni dibentuk oleh Nabi-Nabi dan Rasul, perjuangan mereka, ajaran mereka. Dan dia bukan benda yang baru dalam sejarah manusia. Sejarah manusia dipenuhi oleh Nabi dan Rasul. Sebab manusia pertama pun Nabi. Kan? Adam, Nabi kata Nabiyun mukallam, Nabi yang bercakap langsung dengan Tuhan. Okey? Baik, next. Demikian juga hakikat manusia tu sendiri. Manusia kita ada jasad. Lepas tu kita ada minda, kita ada jiwa. Kan? Minda dengan jiwa ni bukan nampak. Adakah minda ni otak? Tak. Belum tentu. Sampailah ni dalam falsafah di barat, dia ada cabang falsafah baru, nama dia philosophy of mind. Falsafah minda. Tidak kaji macam mana benda-benda ni terbentuk, apa dia minda, apa hakikat minda, apa dia perasaan. Itu yang kalau dia tak percaya benda gaib tu, yang tadi dia macam Richard Dawkins tu, bagi dia saraf. Kalau saraf ni bertindak macam ni, jadi macam ni. Padahal kita kata kemungkinan yang sebetulnya ialah saraf tu bertindak sebab ada perasaan, ada emotion yang kita tak nampak, ada ruh. Kan? Jadi minda tak dapat dicapai oleh panca indera, tapi dirasai. Panca indera yang biasalah sentuhan, tapi dirasai, diketahui. Jiwa, ruh yang menggerakkan minda. Yang kalau roh ni tak ada, fikir pun tak boleh, mati. Kan? Jadi manusia tu sendiri, kalau kita kata dia adalah tiga, kan, 1/3 aja daripada elemen diri dia yang dia boleh capai dengan panca indera luaran. 2/3 majoriti diri dia tak boleh capai. Kan? Sebab tu psikologi barat yang cuba nak menghapuskan ruh, kan, semuanya nak balik kepada jasad. Bila Herbert Spencer apa semua asaskan psikologi yang berteraskan teori evolution. Lepas tu datang Freud. Dia pun ni cuba nak mencabar agama. Kan, dia kata Darwin, Marx dengan Freud. Kan? Darwin cuba nak ganti agama dalam bab asal usul kejadian. Boleh tak kita ganti Tuhan dengan benda lain? Sebab sains rasa tercabar. Dia dah capai macam-macam pada abad ke-19, tapi dia tersangkut dekat asal usul.
Asal usul mesti nak kena balik kepada Tuhan. Kan? Marx cuba nak cari tafsiran bagi sejarah. Pasal dalam tradisi orang Kristian, sejarah ditafsirkan sebagai qada dan qadar Tuhan. Sama lah kita pun orang Islam. Kan? Jadi sejarah manusia ni, pertarungan manusia, peperangan apa semua ni ditakrifkan dalam sudut qada dan qadar. Ditakrifkan dari sudut perjuangan di antara hak dengan batil. Perjuangan untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala melawan kalimah syaitan. Jadi Marx cuba nak cari, boleh tak kita ganti agama? Ini tafsiran agama. Hak Rasul-Rasul mai ajak, boleh tak kita nak buang depa ni, kita nak bagi tafsiran baru. Jadi Marx kata, oh kita ganti dengan ekonomi. Kan? Manusia ni sejarah macam berebut peta dia kata. Orang itu hak depa tulis sejarah Islam pun dia kata sahabat ni bergaduh sebab berebut kerta. Futuhat Islamiah pun pasal kerta. Pasal dia ikut teori barat lah. Kan? Lepas tu Freud, masalah diri manusia. Pasal manusia ada pilihan, dia suka hak ni, dia nak makan hak tu. Kan? Dia ada perasaan, sekali dia rasa sedih, sekali dia rasa sekian. Kan? Apa yang menyebabkan manusia itu? Tafsiran yang tertinggi ialah agama kata manusia ni dia ada rasa bertuhan. Dia rasa takut Tuhan, dia rasa cinta kepada Tuhan, dia rasa harap kepada Tuhan. Jadi sebab tu dia buat itu, dia buat ini, dia tak buat itu, tak buat ini. Oh, Freud kata tak apa, dia boleh ganti teori baru, kita tak payah pakai agama. Apa dia? Seksual. Budak isap susu mak dia pun dia kata seksual. Kacau. Habis semua benda seksual. Kan? Jadi sebab tu kalau kita nak jual kereta, kita kena buat perempuan seksi-seksi keluar daripada kereta. Itu pasal Freud. Teori dia adalah teori resmi bagi orang barat. Macam mana dia nak melihat manusia, macam mana dia nak lakukan barang dagangan dia, mesti tarikan seksual. Semua benda mesti pakai perempuan cantik, lelaki handsome. Kan? Pasal teori itu menjadi dia punya world view, cara dia melihat alam. Asal usul manusia daripada tadilah apa? Kolam ayak tu, lepas tu jadi berkembang. Jadi manusia dengan chimpanzee ni sepupu. Pasal kita berkongsi 96% DNA yang sama, dia kata 96-98. Habis tu lagi dua tak mana. Kan? Dia kata berkembang. Dia kata dulu ada mawas yang besar. Mawas ni dapat 2 orang anak, satu jadi chimpanzee, satu jadi manusia. Kan? Jadi masalah. Jadi dia tengok kita dengan gorila sama. Kan? Dia hidup lautan, duduk dengan gorila. Kan? Dia jaga binatang. Dia pun jaga binatang. Binatang ni sayang sungguh. Tak bagi kita guna straw ni. Pasal apa? Takut lagi penyu di laut sikit. Kan? Kita tak boleh pakai straw pasal takut penyu di laut tercekik. Kan? Subhanallah. Punya jaga penyu. Sekejap lagi dia pergi bom Gaza. punya dahsyat. Kan? Ni orang Melayu, orang nenek moyang dah besar kan. Kera di hutan disusukan. Anak di rumah dia tinggal kan. Kan? Dia takut binatang pupus. Yang dia jantan kahwin jantan, betina kahwin betina. Dia tak takut manusia pupus tak? Masalah. Kan? Dia risau ni bandar Sumatera dah makin sikit, harimau belang dah kurang. Macam mana kita nak bagi dia bercambah? Kan? Pandai lah. Tak ada cara lain lah, jantan dengan betina. Main tak manusia, dia suruh jantan kahwin jantan, betina kahwin betina. Ada ke betul? Kan? Ini masalah. Cara world view dia melihat world view itu. Ada 2 slide lagi. Dan agama itu fitrah manusia. Sebab tu kita kata, Plutarch ni sejarawan zaman dulu lah. Dia kata tak ada manusia yang dia jumpa, yang dia kaji, melainkan ada kepercayaan kepada agama. Tak ada. Semua tamadun manusia dibentuk oleh agama. Tamadun yang hebat. Tak ada agama, tamadun runtuh. Orang barat jadi hebat sebab dia ada agama dulu, walaupun agama dia batil. Semua tamadun dunia ni, kita belajarlah tamadun Indus ke, tamadun Greek ke, tamadun apa pun, cerita dia pasal agama. Cerita dia pasal dia nak memperjuangkan agama. Kan? Sebab agama ni adalah fitrah. Apa dia fitrah? Kecenderungan asli manusia. Bahawa manusia
secara akal yang waras, kalau dibiarkan dengan akal yang waras tanpa ada pengaruh luar, tanpa ada hasutan syaitan, manusia akan menerima adanya Tuhan, adanya benda ghaib, adanya malaikat, adanya nabi. Fitrah ni ada banyak level yang kita akan bincang, akan sampai bab dia. Tapi fitrah ni, fitrah beragama satu bab. Satu manusia ni dia akan cari agama. Kalau tak dapat agama betul, dia cari agama salah. Dia tak lari. Tak ada orang boleh mendakwa kata saya tak perlu agama. Kalau hang tak sembah Tuhan yang betul, yang sembah Tuhan tak betul. Kan? Sekarang Darwin dah nak jadi agama. Dia dah ada dia punya sistem pemikiran dia, cara dia mentafsirkan alam. Jadi undang-undang pun dibuat berdasarkan teori-teori Darwin tadi, teori Marx tadi, teori Freud tadi. Kalau yang kapitalis, secara kapitalis, peraturan-peraturan, bank-bank dibuat. Ada dia punya ideologi dia. Kan? Agama lah tu peraturan terhadap kepercayaan satu kuasa yang gaib. Bahawa dia percaya di sana ada faktor manusia. Pemikiran manusia ke, kecenderungan manusia ke. Itu semua benda gaib juga naknya. Dia tak sedar lah. Dia kata benda tu bukan gaib, tapi gaib naknya. Jadi, dan di antara benda yang nak membuktikan pasal apa kita perlu agama. Apa jadi bila tak ada agama? Itulah, tak ada agama, total destruction lah. Kan? Apa yang jadi di barat? Kita lihat apa yang jadi di barat hari ini. Keruntuhan moral, kerosakan jasad. Jasad rosak. Kan? Jadi manusia lah tukar jadi binatang, tapi buat kepala dia buat jadi tanduk lah. Ada di barat tu. Kan? Jadi anjing, jadi brokoli. Kan? Hak jantan rasa diri dia betina, hak betina rasa diri dia jantan. Lepas tu pergi buat operation, rosak fitrah. Minda, celaru minda. Pemikiran jadi tak betul, jadi worldview tak betul. Kan? Jadi ideologi jadi yang menyimpang ini muncul LGBTQ+ apa semua ni pasal worldview. Tak betul. Kita dah bincang pasal worldview ni dulu online. Kan, tapi akan datang lagi lah bab dia nanti. Keruntuhan moral itu tak cerita lah. Kan, tidak ada lagi nilai qiyam. Kalau tanya orang etis, dia ada nilai moral tak? Dia tak ada yang disebut sebagai meta etik. Etika dalaman. Maksudnya etika tu dia subjektif. Pasal apa you tak mencuri? Pasal saya tak suka mencuri. Bukan sebab mencuri tu sendiri tak bagus. Faham tak? Dia tak mencuri bukan sebab bagi dia mencuri itu satu kesalahan yang akan patut dihukum. Tak. Pasal dia tak suka mencuri. Tapi kalau orang lain suka mencuri, silakan, tapi jangan curi barang saya sudah. Dia faham lagu tu. Kan? Itu di barat ni dia simpati lebih kepada penjenayah. Kan? Penjenayah tu dia simpati lebih daripada mangsa. Kan? Hak-hak untuk penjenayah, dapat pembelaan, jadi peguam ni pun walaupun tahu salah, bela juga bagi menang kes. Kan? Dia tak ada moral yang tetap, tak ada. Jiwa kosong, of course lah. Kan? Tak ada. Jiwa nak isi dengan apa kalau tak ada Tuhan? Tempat dia nak mengadu, tak ada. Jadi pilih mengadu duduk seorang-seorang dekat atas bukit, atas gunung ganang, pantai, healing. Kan? Sebab dia boleh mengadu kat pantai, boleh mengadu dekat gunung ganang. Lepas tu setan main lah. Kan? Lepas tu terjun. Kan? Naik tempat tinggi-tinggi duduk atas gunung, kalau nak healing, tengok terjun bawah. Yalah, dah jiwa kosong, tak tahu nak buat apa. Masalah rambut, kemusnahan total. Habis lah. Masalah alam ni, the corruption of knowledge. Okay? Sekarang ni kita masalah, bila Nabi sebut kejahilan itu bermaharajalela. Kejahilan bukan lagi datang dalam bentuk jahil, tapi dalam bentuk ilmu. Dia disguise dalam bentuk knowledge. Kita sangka dia knowledge, kononnya datang pada barat. Ini ilmu psikologi, ini ilmu ekonomi, ini ilmu sosiologi, ini ilmu biologi, ini ilmu fizik. Rupanya dalam tu terkandung kejahilan, bukan ilmu. Kan? Pasal apa? Pasal tak ada agama. Dia dah dipisahkan daripada agama, secularize. Kan? Bila dah benda tu tak bertuhan, dia tak ada etika. Dan ni sains, dia berkata sains mestilah valued free. Tak ada nilai. Jadi sebab tu dia pun boleh buat bom atom. Kan? Apa nama saintis mana hari tu ni,
Pergi jumpa virus yang dah beku dekat kutub utara, bawa balik main. Kan? Konon-konon nak kaji. Benda tu Tuhan dah bagi beku, tinggal itu sudahlah. Kan? Elok-elok dah virus tu mati, beku, kerah kejung, tempat tak ada hidupan lain. Yang bawa balik main dalam tempat manusia ni buat apa? Lepas tu tiba-tiba gelabah penyakit X. Kan? Dah dia bawa balik main. Benda Tuhan dah bagi mati. Kan? Pasal dia nak jadi Tuhan. Kan? Sebab tu Yuval Noah Harari dia tulis buku. Mula dia tulis Homo sapien, manusia. Lepas tu tulis buku Homo Deus, manusia Tuhan, Al-Insanul Ilah. Jadi dia kata manusia ni akan, yalah, bagi dia evolusi tak berhenti. Jadi manusia ni akan evolusi sampai tengah mana? Jangkaan dia manusia tu jadi Tuhan lah. Lepas tu, tapi kalau manusia gagal, manusia tu akan musnah. Lepas tu kita akan diganti oleh mesin, akan diganti oleh AI. Kan? Jadi manusia, dia bagi depa spesies manusia ni nanti akan extinct. Kita akan dijajah oleh robot. Pasal nanti robot nanti bila kita dah cipta dia, nanti otak dia akan berkembang, evolve. Dia jadi bijaksana sendiri, dia boleh hidup sendiri, dia boleh makan, dia boleh jalan, boleh fikir. Itu jangkaan depa lah. Dia pun pakai cara evolusi. Kan? Jadi dia kata tak mustahil satu hari nanti komputer kita ni dia pandai sendiri. Jadi dia lawan kita pula. Lepas tu dia hapus kita. Lepas tu dia jadi spesies baru. Kan? Benda-benda macam tu. Kan? Jadi bagi dia pun manusia tak ada nilai, tak ada qimah. Dan kalau dia satu saintis dia percaya bahawa manusia ni memang patut extinct, bayangkan apa dia akan buat. Jadi dia tak kisah buat benda-benda yang boleh menyebabkan mass destruction. Kan? Jadi corruption tu datang daripada knowledge, daripada ilmu pengetahuan yang sebenarnya bukan pengetahuan, kejahilan. Kan, kita ingat anak kita pergi mengaji, dapat PhD, balik mai jadi doktor, jadi apa? Jadi manusia. Rupanya tiba-tiba dia kata kita ni dengan buruk adik-beradik. La ilaha illallah. Kan? Tak ada beza manusia dengan buruk dengan pokok, semuanya hak yang sama. Itu masalah. Kan? Jadi pemikiran tu tak betul. So ini apa yang kita dapat untuk mukadimah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan biiznillah taala. Dan harap-harapnya sebar-sebarlah kelas kita ni. Ramai juga yang keliru, dia ingat kelas online hari ni. Ada yang mesej last minute dia ingat online. Dia tak perasan. Kalau pagi tadi ada online kan? Pagi tadi, tapi itu recorded. Recorded. Ada setengah orang dia confused. Kan dia mesej tadi ingat dia nak main, kata ni kat bangunan baru. Jadi tapi tak apalah, minggu depan mungkin dia pun akan ada juga dia. Dan ada yang tak sedar kata YT dah buka. Ada juga tak perasan. Anak pun tak perasan. Jadi kan, tapi insya-Allah kita tangguh dia kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.